Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar? Selamat tengah hari. Okey, Alhamdulillah dapat siaran. So hari ini nak share tentang sedikit maklumat in general lah. In general kita perlu tahu pasal ini. Tetapi especially so untuk wanita hamil. So kita nak kongsi lah. Okey, so sebentar ya, saya kena tukar setting dulu. Alright. Okay, so I ada artikel saya nak kongsi. So sebentar ya. Right. So I think nampak kot. Sekejap ya, saya tengok. Okay, artikel ni saya dapati dari website majalah science.com dan artikel ini ditulis oleh pensyarah kimia Pusat Asasi Universiti Teknologi Mara, Cawangan Selangor, kampus Dengkir, iaitu Dr. Fatimah Salim, Puan Nur Azlina Adnan, Nur Syarmila Syuib dan Raihana Muhammad Yusof. So I think let's go and see tentang antioksidan. Selalu kita cakap pasal antioksidan, but apa sebenarnya? Okay, so kali ni dia sangat relate dengan makanan. Antioksidan dan makanan, apa yang kita perlu tahu. Okay, so pengenalan kepada antioksidan ni, perkataan antioksidan terdiri daripada perkataan anti dan oksidan. So selalu kita kata antioksidan semua itulah kan. Okay, so anti bermaksud kebalikan atau melawan. Maka oksidan pula didefinisikan sebagai bahan kimia yang mengoksidakan bahan lain melalui proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan boleh berlaku melalui penyingkiran elektron dan atau atom hidrogen dan atau penambahan atom oksigen yang berasal daripada bahan lain. So aktiviti sesuatu ejen pengoksidaan akan menghasilkan radikal bebas, ion atau molekul yang reaktif yang boleh mempengaruhi keseimbangan sistem. Jadinya tindak balas pengoksidaan berlaku pada waktu yang sama dengan tindak balas penurunan. Tindak balas rentak ini juga dikenali sebagai tindak balas redox. Oleh itu secara teknikal antioksidan adalah ejen penurunan yang menghalang aktiviti pengoksidaan. So antioksidan berfungsi dengan melambatkan tindak balas pengoksidaan dengan mencegah pembentukan radikal baru, menangkap radikal bebas dan membalikkan kerosakan yang dilakukan oleh radikal bebas. So technically ini adalah definisi dia dari sudut saintifik lah. Okay. So kalau nak saya mudahkan contoh macam ni, apabila kita ada buah apple, kita potong buah apple, tak lama tu kita akan nampak buah apple tu permukaan dalam tu yang kita dah potong tu dia berwarna macam keperangan. So apa yang berlaku ialah buah tu dah mengalami oksidan. Okay, jadi katalah saya potong buah ni dan saya rendam dalam garam sikit, larutan garam saya rendam dalam larutan garam, and then bila kita tengok buah tu dia tak tukar jadi keperangan ataupun brownish. So saya gunakan garam sebagai bahan antioksidan. So saya macam melambatkan tindak balas kimia ke atas permukaan buah yang kita dah potong tu. So itu maksud dia. Okay. So saya tak go through dia punya ni, okay, tapi secara detail, so artikel ni puan boleh baca bila-bila masa saja. Jadinya kita nak cakap tentang antioksidan ni, dia sebagai banyak penyebab sistem biologi manusia mengalami tindak balas pengoksidaan, antaranya pencemaran alam sekitar, pancaran cahaya matahari, asap rokok, makanan, pengambilan alkohol, diet yang tidak sihat dan tekanan. Okay, so all this lah. Okay, so sekarang so next saya pergi, radikal bebas mempunyai fungsi yang penting untuk mengekalkan kesihatan tubuh, termasuk menjana tenaga, melawan jangkitan melalui sel-sel imun, melawan sel-sel barah, mengaktifkan kematian sel, menguatkan sistem imun,
memberikan toleransi tinggi terhadap tekanan dan meningkatkan penyembuhan luka melalui penggalakan pertumbuhan sel. Okay, so all this. Now, so dalam badan manusia pula, radikal bebas yang berlebihan akan dinetralkan oleh sistem pertahanan semula jadilah melalui aktiviti antioksidan. Okay, so menggunakan enzim dan sebagainya. So these are all very scientific dan boleh dibaca. So saya nak kongsi tentang makanan. Okay, sebab tu dia kata, okay, okay. So makanan, antioksidan pemakanan atau antioksidan exogen. So antaranya carotenoid, flavonoid, vitamin penting, ACE, mineral, copra, zinc, mangan, selenium, semua ni kita pernah dengar. Okay, paling banyak terdapat dalam buah-buahan dan sayuran. Selain dari itu, sumber antioksidan juga boleh diperolehi daripada makanan lain, termasuk ke kacang, biji ring penuh, daging merah, daging ayam dan makanan laut. Dan walau bagaimanapun, antioksidan terbaik adalah daripada sumber buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay, so kita sedia maklum mengenai kandungan antioksidan yang sangat tinggi dalam buah beri, namun tidak ramai yang mengetahui bahawa buah-buah tropika dan makanan harian kita juga kaya dengan antioksidan. So tambahan pula makanan yang kaya antioksidan ni sebenarnya banyak dan mudah diperolehi. So ni yang kita nak tahu. Berikut merupakan sebahagian makanan kaya antioksidan yang mudah didapati di pasaran. Okay, so first ialah buah tropika. Okay, buah-buahan tropika. Alright. So saya cuba nak besarkan kita apa. Alright. So buah-buahan tropika. Satu kajian menunjukkan 7 jenis buah tropika. 7 jenis buah tropika. Sekejap ya. Okay. So 7 jenis buah tropika iaitu pisang, jambu batu, kedondong, langsat, manggis, betik dan belimbing. So buah-buah ni mengandungi jumlah antioksidan yang lebih tinggi berbanding dengan oren. Dan ini mudah ditanam dan hidup subur di iklim tropika dan boleh diperolehi sepanjang masa. Okay, so first ialah buah-buah tropika. Kedua ialah sayur bayam. Yang ini memang superfood lah sayur bayam ni. So what happen is, cuba tengok iklan, cuba tengok kartun Popeye dulu Popeye kan, siapa yang pernah tengok lah. So kartun Popeye ni kalau dia dah kena lawan dengan dia punya musuh tu. Okay, so dia akan dapatkan satu tin spinach tu dan dia akan buka makan. Lepas tu dia jadi kuat dan dia boleh lawan. Okay, so technically masa tu saya selalu fikir dia makan spinach. Right, so spinach ataupun sayur bayam adalah sangat-sangat superfood. So bayam merupakan sayuran yang popular di seluruh dunia kerana kandungan nutrisinya yang hebat. Okay, so namun begitu ramai yang tak tahu sayur bayam merupakan sayur yang kaya dengan antioksidan. Okay. Komponen bayam yang mempunyai sifat antioksidan ialah carotenoid, asid ascorbic, flavonoid dan asid fenolik. Okay. Sayur bayam boleh dimakan secara mentah sebagai ulam atau boleh dimasak. Okay, so semasa proses memasak, kandungan antioksidan dalam sayur bayam akan berkurangan bergantung kepada tempoh dan suhu memasak. Jadi bagi memastikan sayur bayam dimasak masih mengandungi tahap antioksidan yang tinggi, adalah disarankan agar bayam dimasak kurang daripada 10 minit dengan suhu yang tidak melebihi 95 darjah Celsius. So ini kerana semakin lama tempoh memasak, semakin kurang nutrisi yang terdapat di dalam sayur bayam. So that's why I say, kadang-kadang makanan tu sihat tapi teknik masakan kita mematikan zat ataupun nutrisi dalam makanan tu. So untuk sayur bayam tak boleh masak lama sangat lah. So less than 10 minutes should be alright. Jadi masih kekal antioksidan yang tinggi dalam sayur bayam. So kita kata sayur berdaun hijau. So sayur berdaun hijau tu technically memang sangat bagus kerana dia dah lah ada vitamin dan mineral. Sebenarnya dia juga kaya dengan antioksidan. Okay. Alright, kemudian teh, kopi dan koko. Okay. So ni adalah bahan asas minuman lah yang mengandungi antioksidan yang tinggi sebelum diproses. Jadi tempoh pemprosesan dia kan akan mengubahlah
komposisi nutrisinya. So bila kita berubah komposisi nutrisinya, maksudnya jumlah antioksidan pun akan berubah juga, akan berbeza-beza. Okay, so kalaupun dia diproses masih mengandungi polifenol yang tinggi. Okay, so untuk kajian minuman kopi disediakan dengan cara melarutkan serbuk kopi sebanyak 0.7 to 2.5% dan serbuk koko pula about 1.5 to 3.5%. Okay, masing-masing di dalam 220 ml air panas. Manakala teh pula about direndam 5 minit je dalam air panas satu bincang tu lah. So penambahan susu ke dalam ketiga-tiga minuman ini didapati tidak mengubah aktiviti antioksidannya. Walau bagaimanapun, para penggemar yang suka kopi susu, teh tarik, susu kocak ni ialah milkshake lah So kena berhati-hati sebab tambahan gula. So setakat kita ambil peratusan ni masih tinggi lagi dia punya antioksidan. Right? So untuk ibu hamil memang kita elakkanlah kafein tu sebab mungkin pengambilan yang berlebihan akan mengganggu kestabilan kesihatan. Walau bagaimana boleh ambil tak kurang 2 gelas lah sehari. Okay. Right. So ni buah salak ni memang banyak lah dekat Indon. Okay, so kat sini pun dah banyak. Okay, so buah ni sangat padat dengan nutrien dan antioksidan. Okay, so nutrien yang terkandung dalam buah ni setanding dengan buah-buahan terkenal seperti kiwi dan apple. Buah salak mengandungi 5 kali lebih banyak beta-karotin daripada temikai dan mangga. So beta-karotin yang terkandung di dalam buah salak ni merupakan sejenis antioksidan yang kuat dan baik untuk mencegah penyakit kardiovaskular, stroke dan juga bara. Okay, so buah salak. Okay, so I pernah dengar ada ibu hamil dia mengidam nak makan buah salak. Okay, sebab mungkin badan dia dah bagi mesej ataupun signal kekurangan vitamin dalam tu, jadi dia minta nak makan buah salak. So sebenarnya badan kita ni bila kita craving tu sebenarnya ada orang kata sign ataupun mesej apa yang kita kurang. Okay, so madu ataupun honey, okay, this is high antioxidant food, sangat-sangat banyak khasiat dia. So madu merupakan antara bahan yang digunakan dalam rawatan terapeutik. So potensi madu sebagai bahan penyembuh datang daripada kandungan antioksidannya seperti asid fenolik, flavonoid, vitamin dan enzim. Dan madu ni dah digunakan dalam rawatan about 5,000 tahun yang lepas. Di mana masa itu manusia masih belum mahir dalam ilmu perubatan. Okey, sifat dan komposisi madu sangat dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuklah sumber nektarnya. Okay, so lokasi tumbuh sumber nektarnya, musim, kaedah dan kondisi penuaian dan cara penyimpanannya. So that's why sometimes kalau madu yang telah bercampur diproses dan bercampur dengan tambahan gula tu memang kurang sikit lah dia punya keberkesanan dia. Right? Okay, so satu kajian yang dilakukan melibatkan lebah jenis Apis spp, lebah madu, lebah kelulut dan madu komersial yang terdapat di pasaraya. Okay, menunjukkan madu lebah kelulut mengandungi potensi antioksidan yang sangat tinggi berbanding lebah madu. Dan didapati juga kandungan fenolik di dalam madu kelulut adalah 33% lebih tinggi dan keamatan warnanya 111% lebih tinggi berbanding lebah madu. So keamatan warna merujuk kepada kandungan pigmen antioksidan seperti carotenoid dan flavonoid. Manakala bagi madu komersial pula, kandungan fenolik dan keamatan warna dia adalah rendah. Sebab tu kita tengok tu beza kadang-kadang madu tu dia macam nampak cerah sangat ataupun yang gelap. So tu dia punya kandungan dalam tu. Okay. Right. Kemudian buah-buahan kering. Yang ni pun saya banyak sentuh. Okay, buah-buahan kering mengandungi pelbagai fitokimia seperti hexafenolic, flavonoid, all these things lah. Okay. Phytoestrogen, carotenoid dan sebagainya yang menyumbang kepada sifat antioksidan dia. So istimewanya kandungan nutrien buah-buahan kering ni adalah setara dengan buah segar walaupun diambil dalam saiz hidangan yang lebih kecil. Ini kerana buah-buah kering ini telah mengalami proses pengeringan yang menyebabkan kandungan nutrien menjadi lebih padat. Selain mengekalkan nutriennya, buah-buahan kering turut mengekalkan kualiti antioksidannya. So kurma tu memang paling mudah nak dapat. So merupakan antara buah kering yang mudah dan terbukti mempunyai kepekatan polifenol yang tinggi.
Sementara buah tin ya, dan plum kering mengandungi sejumlah besar vitamin C dan E. So what happens is because buah-buah ni telah dikeringkan, maka dia punya nutrient padat. Okay, so this food juga. Okay, so tips bagi memilih buah-buahan kering, baca dan teliti label pembungkus terlebih dahulu kerana ada buah-buah kering diproses bersama gula tambahan. Okay, so kadang-kadang dia tengok kan kurma yang dah disalut dengan gula dan sebagainya lah. Okay, so buah-buahan kering yang disaluti manisan harus dielakkan untuk mendapatkan nutrien secara optimum. Okay, so buah-buahan kering tidak digalakkan sebagai sumber makanan utama walaupun dia banyak kaya dengan nutrien kerana ia masih mengandungi kalori dan gula semula jadi yang tinggi. Okay, so pesakit kencing manis tak digalakkan untuk mengambil buah-buahan kering dalam kuantiti yang banyak. Sebaliknya dia harus dimakan sederhana di samping makanan lain lah, makanan utama dan sebagainya. So a lot of things kita cakap kita tak ambil makanan-makanan ni, snacking ni sebagai makanan utama. Okay, so kita kena makan makanan utama dan yang ini kita boleh ambil berdasarkan kuantiti yang dikawal melihat kepada status kesihatan itu sendiri. Okay, right. Sebab tu kadang-kadang kita kata makan buah kurma dalam bilangan yang ganjil. Contohnya 3. Okay, so nanti lepas ni nak ambil lagi. Jadi kita ambil banyak. Right. Next is antioksidan tambahan ataupun supplement. Okay. So sehingga kini masih timbul persoalan di kalangan penyelidik sama ada antioksidan tambahan mampu memberikan manfaat kesihatan yang sama berbanding antioksidan dalam makanan. Okay, so kita boleh baca ni. Jadi terdapat keseimbangan lah mengenai hubungan atau interaksi antioksidan tambahan dengan ubat dan pengambilan antioksidan tambahan. Okay, so tengok pada keadaan juga kan. So a lot of time kita boleh tengok tubuh yang kurang bertenaga, terdedah kepada jangkitan dan lambat penyembuhan luka. Sekajian menunjukkan pengambilan vitamin E dalam dos yang tinggi dapat meningkatkan risiko kematian manakala dos tinggi vitamin A meningkatkan risiko bara paru-paru pada perokok. Okay, so I think to begin with lah kan, everything should be in moderation walaupun kita suka dan kita tahu it works. Okay, sebab tu orang kata ada dos dia. That's why keperluan zat dan nutrisi sampingan tu berbeza. Okay, so tak semua orang sama je. Okay, so that's it. What happened is that's why saya selalu cakap kepada ibu yang hamil lah especially kalau perempuan rasa yang kemungkinan perempuan ni kurang nutrisi, kita consult dulu dengan pakar nutrition to know whether apa betul-betul yang kita kurang. Okay, so sebab contohlah saya kongsi dulu, saya kongsi contohnya makanan yang kaya dengan kalsium dan didapati kita kurang lagi kalsium. So kita kena tahu itu. Jadi tak ada kata in general I need all these vitamins, sebenarnya ada benda yang kita boleh ambil dalam bentuk makanan. Okay, so itu sangat penting. So kita tak assume sendiri yang kita kekurangan sesuatu zat ataupun makanan tambahan, tapi sebaliknya why not kita pergi membuat pemeriksaan dulu. Okay, so I think that's all I nak kongsi. Right, so the rest of the things tu boleh baca lah. Okay, so cuma saya nak kongsi, yang saya paling nak kongsi ialah makanan yang kaya dengan antioksidan, iaitu buah-buahan tropika. Kadang-kadang kita pandang rendah kan buah-buahan kita ni, tapi sebenarnya dia mudah dia dapati, dan tak ada season, tak ada musim. Contoh pisang, jambu batu, kedondong, langsat, manggis, betik dan belimbing. In fact lagi tinggi antioksidan dia berbanding dengan oren. Okay, so buah-buahan tropika sangat kaya ya sebagai makanan antioksidan. Sayur bayam ataupun saya fikir sayur berdaun hijau. Okay, so of course technically paling popular lah bayam lah. Okay, kemudian teh, kopi dan koko ni untuk ibu hamil tak boleh lebih 2 cawan sehari. Sebab walau macam mana pun kalau kita ambil dengan kuantiti yang kita kawal, dia masih tinggi antioksidan. Okay, right. Cuma jaga-jaga bukan teh tarik bukan teh tarik. Okay, so sebab dia ada tambahan gula kan. So
So buah salak juga buah tropika. Okay, so dia sangat tinggi kandungan antioksidan dia. Honey juga sangat tinggi. So kat sini dia kata honey madu kelulut, right? Madu kelulut sangat tinggi. Okay, kandungan antioksidan dia. Tapi kita tak makan dia sebagai like makanan utama. Habis-habis kita ambil satu sudu besar. Okay. Right. So buah-buahan kering ni memang saya dah sentuh. Ia adalah satu snacking yang sangat sihat. Kudapan yang sangat sihat untuk ibu hamil sebab ibu hamil cepat lapar. So in between orang kata makanan utama tu dia nak ambil kudapan, dia boleh pergi kepada buah-buahan kering dan dia boleh bertukar-tukar. Kadang dia ambil kurma, kadang dia ambil kismis, kadang dia ambil apricot, kadang dia ambil kat sini dia kata apa tadi, kurma, so kadang dia ambil also buah tin, and then dia resort kepada kacang, a lot of kacang almond, kacang gajus, a lot lah, pistachio, so boleh tukar-tukar. So these are all very healthy snacks, okay. Dan kemudian suplemen. So suplemen of course saya memang pesan suplemen you can't assume sendiri, so you have got to do the test. Nak tahu apa zat yang kurang, so barulah kita pergi kepada suplemen. Dan suplemen bukan makanan utama. Okay, makanan utama tetap makanan yang dalam piramid, maksudnya makanan yang real, dalam bentuk yang makanan lah. So suplemen tu mungkin dalam bentuk tablet, kapsul dan sebagainya. Alright, I think I stop sharing now. Thank you so much. Baik, itu saja nak kongsi yang tu lah. Right, so now, okay, so before I end my session hari ni, so saya nak kongsi a few lah, kata message ataupun call to action. So the first one is on perkhidmatan penghantaran makanan. So Pantang Plus kita mendapati kebanyakan ibu berpantang dia tak nak spend masa banyak dekat dapur. Okay, so dia nak belik anak dia nak pergi berulang kali toilet trip lah, bertukar, kadang nak mengurut dan sebagainya. So a lot of times nak spend kepada diri sendiri dan baby, jadi less time nak spend dekat dapur. So the best solution is untuk menempah makanan berpantang. So apa beza dengan makanan yang perempuan boleh tempah dekat contoh dengan rider-rider dan sebagainya. So makanan berpantang selain daripada bahan masakan dia ialah bahan-bahan premium, masakan berpantang ini disediakan dengan teknik yang betul. So tadi saya kongsi dalam artikel, kalau macam sayur bayam tu kita tak boleh masak dia lama sebab kita takut nutrisi dia dah tak ada, kehilangan nutrisi. Jadi untuk makanan berpantang, kita sediakan bahan makanan yang premium tetapi juga teknik masakan yang nak mengekalkan zat tu sebelum sampai ke rumah pelanggan. Okay, so if puan-puan menghadapi kekangan masa di dapur, lagi satu sebab kita baru lepas bersalin, janganlah merenyah sangat kan. So maybe you like to consider tempahan makanan berpantang secara penghantaran. Right? So itu yang pertama. Yang kedua, yang ni saya dah tengok ramai dah ibu hamil dan menyusu mendapat ataupun menerima suntikan vaksin. Okay, so kalau yang belum, sila update kepada aplikasi MySejahtera. Right, so I sekali yang ini, yang ni saya nak kongsi sekejap. Okay, muat turun ibu percuma. So let me see if I can share this with you sekejap ya. Okay, saya share sekejap. Alright. So this one adalah ibu untuk puan-puan nak turun. Okay. So jika pergi ke laman web kami di pantangplus.com, puan-puan akan nampak ada 3 e-book. So kami dah terbitkan the second e-book, which is e-book panduan vaksinasi COVID-19 untuk ibu mengandung dan menyusukan bayi. So ada 2 versi, satu bahasa dan satu English.
bahasa Inggeris. Okay. So e-book kita yang pertama ialah panduan pemakanan semasa hamil dan e-book kita yang kedua ialah panduan vaksinasi COVID-19. Jadi puan boleh pilihlah nak English atau nak yang bahasa. Right. So muat turun e-book ini secara percuma untuk panduan sebab ini adalah specifically prepared untuk ibu hamil dan ibu ibu yang menyusu. Okay, so this is our second e-book iaitu panduan vaksinasi COVID-19 vaksin lah. Okay, so alright, so pergi ke Pantang Plus dan download secara percuma, muat turun je secara percuma. Okay, so kita dulu ada satu e-book panduan pemakanan semasa hamil. So next kita ada, kita baru masuk semalam, baru di publishkan semalam e-book kedua iaitu panduan vaksinasi COVID-19. Okay, so ada dua bahasa lah, bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, so sila download. Okay, so this is good untuk panduan kepada ibu hamil dan menyusu. Alright, itu saja. Okay. Baik, so jangan lupa untuk download e-book percuma. Kami dah ada dua e-book, satu ialah panduan pemakanan semasa hamil, kedua ialah panduan vaksin untuk ibu hamil dan menyusu. Okay, so boleh download bila masa saja, just pergi saja ke laman web. So I think itu saja untuk hari ini. Thank you so much for watching and listening. Selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi insyaAllah. Take care and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.